Okey, kita sambung seterusnya untuk dokumen yang ketujuh. Dokumen yang ketujuh ini ialah bil tunai salinan. Okey, kita lihat ya. Bil tunai salinan. Apa yang kita beli ni? Bil tunai salinan. Maksudnya kita beli ke kita jual? Ya. Prima Electric Enterprise hantar kepada Encik Wong Wai Lun. Okey, maknanya kita jual sebab bil tunai ni adalah salinan. Kita jual peti sejuk secara tunai. Kita dapat duit sebanyak berapa kita jual? 1,500. Jadi mana kita nak rekod kita jual peti sejuk secara tunai ni? Okey, jadi bila berkaitan dengan tunai maka kita rekod dalam buku tunai. Jun 8 iaitu jualan. Kita tulis jualan sebab kita jual barang niaga kita iaitu peti sejuk. Kita jual secara tunai, kita tulis jualan. Ya. Jualan kita tulis dalam kolom tunai sebanyak RM1,500. Nampak? Ya, itu adalah kolom dalam buku tunai duit masuk sebab kita jual duit masuk, kita rekod sebelah debit. Okey. Lihat dokumen seterusnya iaitu resit rasmi salinan. Resit rasmi salinan maknanya apa? Kita terima daripada RSH Sdn Bhd. RSH ni bayar kepada kita 8,000. Kita terima ya duit daripada RSH sebab dia menjelaskan sebahagian daripada hutang. RSH ni adalah akaun belum terima, ABT. Tadi dia beli secara kredit, sekarang dia dah bayar, jelaskan sebahagian daripada hutang dia. Dia bayar 8,000 menggunakan cek. Kita lihat dekat sini, menggunakan cek. Jadi bila menggunakan cek, kita terima duit daripada RSH Sdn Bhd. Terima cek, kita rekod dalam mana? Buku tunai, nampak? Okey. Bahagian duit masuk, penerimaan daripada RSH Sdn Bhd, kita terima cek, letak dalam kolom bank sebanyak RM8,000. Ya, boleh ya? Okey. Sekarang kita lihat seterusnya. Kita dapat sini di bawah dokumen resit rasmi asal. Diterima daripada Prima Electric. Maknanya kita buat apa? Kita dah bayar, kita dapat resit. RM18,144. Dapat diskaun tunai sebanyak 2016. Sebab apa? Kita bayar invoice. Maknanya kita bayar yang kita beli tadi kepada syarikat Masyimo. Kita belum bayar. Sekarang kita jelaskan hutang. Kita bayar menggunakan cek, ya. Bila kita bayar menggunakan cek, amount yang besar ni kita rekod dalam buku tunai. Ya, dalam buku tunai. Bayar. So, bila kita bayar, rekod duit keluar sebelah kredit. 13 hari bulan. Syarikat Moshimo Sdn Bhd. Kita bayar gunakan cek RM18,144 dan kita dapat diskaun sebanyak RM2,016. Rekod dalam buku tunai, ya. Okey, seterusnya kita lihat dokumen slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai iaitu beli pewangi pejabat RM30. Ya, beli pewangi pejabat RM30. Yang ini pewangi pejabat ni adalah berkaitan dengan amount yang kecil. Kita rekod di mana? Kita rekod dalam buku tunai runcit. Kita lihat 16 hari bulan kita tulis pewangi, ya. So, bayar RM30. Dia adalah kategori belanja pejabat. Okey, boleh. Seterusnya kita lihat dokumen yang seterusnya iaitu bil tunai asal. Bil tunai asal ni kalau yang asal maknanya kita beli. Apa yang kita beli? Kita beli mesin pengisar. Mesin pengisar sebanyak 12 kuantiti, harga 100 dan kita bayar secara tunai. Sebab tu nama dia bil tunai. Kita beli mesin pengisar, kita bayar secara tunai. Apa yang kita beli? Mesin pengisar ini adalah alat elektrik kan? Barang niaga. Bila kita beli barang niaga, kita perlu rekodkan dalam buku tunai. Sebab kita beli secara tunai. Tengok ni, 15 hari bulan. Apa yang kita tulis? Belian. Sebab kita beli secara tunai. Dalam kolom tunai RM1,200. Ya, buku tunai. Perlu kenal pasti ya dokumen mana kita nak rekod. Okey. Sekarang sekarang kita lihat memo. Ya, memo.
Mengambil seunit mesin pengisar untuk tujuan promosi. Apa-apa yang berkaitan dengan dokumen memo, kita perlu rekod dalam Journal Am. Ingat lagi ya. Kita ambil satu unit mesin pengisar untuk tujuan promosi. So, kita rekodkan dalam Journal Am. Nampak? Untuk tujuan promosi ialah belanja. Apa-apa belanja, kita kena rekod sebelah debit. Jadi kita rekodkan promosi, akaun promosi debitkan 100 dan dia kurang daripada belian. Sebab kita ambil barang niaga tu daripada apa yang kita beli. Kita beli, kemudian kita ambil barang untuk tujuan promosi, belian kita berkurangan sebanyak 100, maka kita kreditkan akaun belian. Jadi apa yang kita tulis? Ambilan barang niaga untuk tujuan promosi. Okey, jadi selesai. Terusnya kita lihat dokumen yang ini. Yang ini ialah keratan cek. Penerima dia ialah Prima Electric. Kita terima daripada Prima Electric juga untuk kegunaan perniagaan. Sebanyak berapa? Tengok cek ini. Cek ini sebanyak RM3,000. Ya, maknanya ini adalah keluarkan cek untuk kegunaan perniagaan. Keluarkan cek untuk kegunaan pejabat. Mana kita nak rekod? Kita rekod dalam buku tunai. Iaitu apa? Catatan kontra. Okay, maknanya kita 18 hari bulan keluarkan tunai dari bank. Tulis tunai. Keluarkan tunai dari bank. Untuk kegunaan pejabat. Jadi kita masuk balik dalam pejabat. Tulis bank, kita dapat tunai. Ya, tulis bank dalam kolom tunai. Tulis K dan K di situ sebab ini catatan kontrak. Keluarkan tunai dari bank untuk kegunaan pejabat. Tulis bank dan berapa tunai dia di situ. Ya. Okey. Seterusnya dokumen mana lagi? Okey, dokumen sini. Invoice. Salinan. Okey, invoice salinan maknanya kita jual lagi ya, kita jualan berkaitan dengan jualan secara kredit. Kita jual kepada kedai Riza peti sejuk dan mesin pengisar berharga setelah tolak diskaun 7,110 ya. Jadi kalau berkaitan dengan jualan secara kredit, kita rekodkan dia dalam jurnal jualan. Maka buka jurnal jualan nanti, tarikh, butir, folio, nombor dokumen dan jumlah. Tulis Jun 4. Tadi sudah kan? Kedai Reza. 20 hari bulan, Kedai Reza 20 hari bulan. Kita jual kepada Kedai Reza 20 hari bulan. Okay? Jadi sebanyak 7,110. Jadi kalau dah tak ada apa-apa lagi yang berkaitan dengan jurnal jualan, kita boleh tutup jurnal jualan pada Jun 30. Kita pindahkan semua jumlah itu ke akaun jualan. Akaun jualan berbaki kredit. So tulis kredit dekat sini dengan jumlahnya sebanyak 23,850. Itu tutup dah lah akaun jualan kita. Selesai ya. Okey, kita lihat dokumen seterusnya. Resit rasmi. Resit rasmi kita salinan. Mana kita terima lagi duit daripada RSA Sundian Berhad iaitu akaun belum terima. ABT kita terima daripada dia 3,500. Sebab apa? Dia bayar sewa. Ya, dia bayar sewa. Jadi apa yang kita nak tulis? Kita terima cek sebanyak 3,500. Ini mestilah berkaitan dengan buku tunai. Nampak tu ni? Buku tunai. 22 hari bulan, sewa diterima. Debitkan buku tunai sebab duit masuk dalam bank. Kita terima cek 3,500. Okey. Jadi kita lihat dokumen seterusnya. Voucher tunai runcit. Bayar upah cuci bilik mesyuarat RM80. Ini sudah semestinya kita rekod dalam buku tunai runcit. Upah cuci RM80 letak dekat belanja pejabat. Okey. Sekali dokumen seterusnya iaitu nota kredit salinan. Mesin pengisar dikembalikan kerana rosak. Okey, apa-apa nota kredit yang salinan dia berkaitan dengan pulangan jualan sebab salinan ya berkaitan dengan pulangan jualan. Apa yang Kedai Reza pulangkan? Mesin pengisar dikembalikan kerana rosak. Tadi kita jual kepada dia. Sekarang dia pulangkan balik barang yang rosak pada kita berjumlah 270.
kita rekodkan dalam jurnal pulangan jualan. Nampak? Okey, tulis Jun 24 kedai Reza pulangkan barang nombor dokumen ini sebanyak 270. Dan mungkin tak ada lagi dah jurnal pulangan jualan berkaitan dengan jurnal pulangan jualan yang lain, maka kita tutup pada Jun 30, pindahkan ke akaun pulangan jualan. Kalau akaun jualan berbaki kredit, pulangan jualan berbaki debit. Jadi kita catat dekat situ. Boleh ya? Okey, dokumen seterusnya lagi. Resit rasmi. Diterima daripada kedai Reza sebab dia jelaskan invoice sebanyak 684 iaitu gunakan cek. Maknanya kedai Reza bayar kepada kita. Ya, kedai Reza bayar pada kita, kita terima cek. Maka kita debit duit masuk dalam buku tunai 25 hari bulan kedai Reza. Ya, iaitu sebanyak RM684 adalah diskaun, iaitu dia jelaskan sebanyak 6156. Tulis situ. Bank 6156, kita dapat beri dia diskaun 684. Ya. Okey, seterusnya slip daftar tunai. Beli apa ni? File ya. Jadi benda ni adalah berharga tunai jumlah RM40. Slip daftar tunai jumlah amount yang kecil kita rekodkan dalam buku tunai runcit. Tulis itu file RM40 masuk kategori alat tulis. Okey. Sekarang kita lihat voucher pembayaran. Apa yang kita bayar? Kita bayar gaji ya, kita bayar gaji kepada Prima Electric Enterprise. Kita bayar gaji kepada pekerja kita sebanyak RM500 secara tunai. Kita tengok sini bawah, secara tunai. Bila kita bayar gaji RM500, kita kena rekod dalam buku tunai sebab dia jumlah yang besar ya. Tulis apa? Tulis gaji. Kita bayar kolom tunai ya, secara tunai. Okey. Dokumen yang terakhir, invoice asal. Kita beli apa? Invoice asal, ingat berkaitan dengan belian. Apa yang kita beli? Kipas angin. Kipas angin barang elektrik. Maknanya kita beli barang niaga secara kredit. Jadi kita rekod kat mana? Jurnal belian. Tulis 29 hari bulan perniagaan elektrik Wah. Ya, nombor invoice dan juga jumlah RM800. So, bila dah tak ada apa-apa lagi berkaitan dengan jurnal belian, kita tutup jurnal belian pada Jun 30, pindahkan ke akaun belian. Akaun belian berbaki debit ya. Jadi jumlah dia ialah sebanyak 21930 tutup. Jadi habis dah tamat semua urus niaga, maka bolehlah kita imbangkan buku tunai, bawa baki ke bawah dan imbangkan buku tunai runcit, bawa baki ke bawah. Jadi selesailah kita rekod semua dokumen kita dalam buku catatan pertama yang terlibat, yang sesuai. Okey. Jadi lepas ni buat latihan. Latihan ialah, okey, saya nak suruh awak buat latihan mana? Latihan gerak kerja 1. Nampak bawah? Buat latihan gerak kerja 1. Muka surat 137. Tengok dokumen muka surat 138, 139 dan 140. Anda dikehendaki menyediakan buku catatan pertama iaitu Journal Arms sebagai contoh sampai buku tunai runcit. Jadi ini untuk latihan hari ini. Tolong buat dan hantar ya. Terima kasih.